Jadi Syekh Ibn Athaq sekarang nak beritahu kepada kita tentang iman bertambah dan berkurang ni. Antaranya melibatkan pandangan mata hati. Baik, sekarang saya nak jelaskan kalam hikmah ni. Baik. Kata Syekh Ibn Athaq, syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka. Pandangan mata hati ni, cahaya mata hati ni, kalau sesiapa yang dapat cahaya mata hati ni, apa yang dia dapat? Cahaya ni akan memperlihatkan kepada diri dia, dia akan nampak kedekatan Allah dengan dirinya. Dia akan rasa Allah tak dekat dengan dia. Ke mana ni? Ni lah orang yang mengaji Usuluddin takut. Saya kata tu sebab ada orang sebut kita, dia kata, kita nak merasa Allah dekat dengan kita, tak kau kita mengaji Usuluddin Tuhan tu tak tepat. Mula tembung dah. Tak berani nak sebut ni. Tuhan dekat ni, mengaji Usuluddin Tuhan tu tak tepat. Tiba-tiba nak merasa Tuhan tu dekat dengan kita. Belawang ni. Dan benda ni jugalah orang tuduh tasawuf sesat. Padahal tidak erti. Dua-dua tu disebut belaka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tidak bertepat, disebut laisa kamitslihi syai', ada dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala dekat pun, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, disebut dalam Al-Quran belaka. Tapi kena jelaslah apa maksudnya. Tapi bila tak mengaji molek ni, dia tak nampak, dia rasa belawang dah. Kau mengaji Usuluddin, Tuhan tak tepat, tiba-tiba tak sahaja Tuhan dekat dengan aku. Salah sesat ni. Tu dia. Inilah tepat orang ngaji Usuluddin, ia terbabah, bukan terbabah, ia sekak dan ngaji tasawuf. Kau yang ngaji Usuluddin saja. Ia takut Allah. Tuhan nak suruh merasakan Allah Ta'ala melihat kita. Bila rasa melihat tu, seolahnya Tuhan tu duduk depan kita. Aku mengaji Usuluddin, Tuhan tu tak tepat. Jadi sekarang bila kita cuba merhatikan Allah Ta'ala melihat kita ni, macam Tuhan kita duduk depan kita. Takut. Padahal itulah yang disebut dalam hadis. Hadis ni orang baca belaka, tapi siapa tanya nak buat, takut. Kira apa? Tak mengaji. Mengaji Usuluddin saja, tapi tak mengaji tasawuf. Ni buah dia. Takut. Tak boleh nak siku. Sebab dia mengaji separuh. Mengaji separuh tu nanti Usuluddin sajalah. Dan tak mengaji tasawuf. Jadi dua-dua ni tidak berlawang, tapi ada tafsiran dia. Tu bendanya. Tu nak kabarnya ni. Tepat-tepat gini lah orang ngaji Usuluddin, dia takut tu. Dia takut nak menghadirkan Allah Ta'ala melihat. Kita rasa Allah Ta'ala melihat tu seolah macam kita rasa Tuhan tu ada tepat untuk tengok kita ni. Seolah macam orang teropong kita tu. Salah ni akidah ngaji gini. Ni punca. Baik, saya nak jelaskan ni. Saya kabar masalah dulu. Tak apalah kita melarat sikit malam ni. Itu antara perkara-perkara yang banyak berlaku. Kau mulalah kata tasawuf sesat. Salah. Padahal kita dak lumak molek dalam bab ni. Tu bendanya. Padahal dua-dua tu disebut dalam Quran belaka. Tentang Allah Ta'ala tidak menyertai sesuatu dengan nas ada dalam Quran. Allah Ta'ala bersama dengan kamu, dekat dengan kamu, disebut juga dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita nak memahami perkara ni? Inilah perlu kepada bukan saja ilmu akidah, perlu ada tasawuf. Baik. Jadi sekarang apa artinya ini? Bila cahaya basirah ni menerangi hati, kita akan terasa Allah Ta'ala dekat. Dan itulah ihsan. Bab ihsan ini memang disebut oleh sesiapa jua pun. Tapi bila temu sini jadi hilang buca. Macam tadilah contohnya, bila temu poyok kau dah tahu hilang buca. Benda kakak ni, poyok ni. Tapi temu durian, dia kenal durian. Temu poyok tak tahu benda. Benda tak tahu ni. Mati tak tahu makan benda ni. Yang mari macam-macam. Ki apa? Ki tak kenal tu poyok mari mana. Sama juga tasawuf. Ini antara tempat saya nak khabar, antara tempat kenapa tasawuf itu mudah sangat di label sesat, salah. Sebab antara sebabnya kerana tidak dipahami dengan baik. Yang kedua, orang kita ni ada perangai, dia berasa dia aling serba-serbi. Apa yang lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Ni satu penyakit kat ni.
Penyakit kan? Penyakit kita hari ni. Penyakit lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Dia penyakit ulama. Penyakit alim ulama kita waktu tu. Beza je dengan dia tahu, lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Na'udzubillahi min zalik. Hijabul ulama. Alim ulama dia kadang orang yang mengaji alim ulama kadang-kadang terdedah dengan kena nyakit ni dah. Nyakit berasa alim, kemudian berasa tahu serba-serbi, lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Ni mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit-penyakit beginilah, mudah-mudahan. Baik, apa maksudnya ni? Syu'a al-basirah ni, saya nak sebut hadis tadi. Hadis apa? Nak sebut 3 kali tak dapat. Tapi kita ingat semula, sebut semula. Hadis Nabi, hadis ihsan ni, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya tak sampai ke tahapan itu, paling kurang engkau merasakan engkau dilihat oleh Allah. Hak ni orang mengaji usul dia takut tadi tu. Bila nak cuba nak menghadirkan kita dilihat oleh Allah tu, seolah-olahnya memastikan bahawa Tuhan tu ada arwah dia depan kita, duduk tengok kita. Ni berlawan dengan akidah dia ngaji laisakan mesti syai tu. Ni tepat dia. Dia takut. Akhir sekali, padahal itulah ihsan, tapi takut nak buat benda ni kerana tak faham molek. Tak faham molek benda ni. Baik, kefahamannya macam mana? Baik, sekarang sebab tu saya dahulukan dengan akidah tadi tu, dengan tauhid dulu. Sekarang kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Antara sifatnya mukhalafah. Di dalam Al-Quran disebut laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yang menyerupainya, tak ada. Kemudian antara sifatnya tadilah kudrat, iradat, yang ada ta'alluqnya. Baik, sekarang bila dikatakan syu'aul basirah ni, cahaya mata hati ni memperlihatkan kepada dirimu dekatnya Allah ni, iaitu dia akan menyedarkan hatimu bahawa dirimu ni terikat dengan Allah Ta'ala, tertaluk dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan ilmunya. Kau berasa dalam hatimu. Baik, tertaluk kudrat Allah Ta'ala dengan kita ni, ada jarak? Tak ada jarak. Tak ada jarak kita nak kabarnya. Maksudnya bila Allah Ta'ala kehendak, jadi lalu. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni tak ada jarak. Dengan arti bila Allah Ta'ala kehendak sesuatu atas diri kita, berlaku serta-merta. Bila kekuasaan Allah Ta'ala menetapkan terjadi begitu ni, pasti terjadi. Dan segala perkara tentang diri kita ni diketahui oleh Allah. Jadi merasakan hakikat tu itu makna bahawa itulah maksudnya kita ni merasai kedekatan Allah. Rasa dekat. Dengan arti hati kita tersedar. Teringat, sedar bahawa kita ni tidak terlepas daripada kudrat dan iradatnya, ilmunya, samuk dan basarnya, tak terlepas. Jadi kita sedar benda tu berasa mari dalam hati. Itulah maksudnya mata hati, cahaya basirah itu akan menyedarkan kamu, memperlihatkan hatimu tentang dekatnya Allah Ta'ala dengan dirimu. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah Ta'ala itu ada tepat. Yang ni sedar diri kita ni tak terlepas daripada Allah. Yang ni terikat dengan sifat-sifat ma'ani dia tu. Kalau nak main ikut Usuluddin, terikat dengan sifat-sifat ma'ani, ta'aluk sifat ma'ani dia tu. Ni kadang-kadang mengaji Usuluddin dan mengaji tasawuf jadi takut. Saya masa mengaji dulu, Tok Guru kata gini, tapi kita takut lah ya awak. Ya ajar dulu. Jadi kita ni kadang-kadang belajar dengan sipir, dengan awak ngira sungguh, kadang-kadang tak siku molek. Ngaji sipir, faham sipir, tak nak ngira tak berani. Tak yakin awak kira. Kita hari ni. Kita ingat masa kita ngaji dulu. Ya ajar dulu, ajar tauhid af'al.
Apa arti tauhid af'al? Allah Ta'ala itu Maha Esa. Dialah yang melakukan segala-galanya. Tak akan berlaku satu perkara kecuali berlaku dengan kudrat dan iradat dia pada makhluk ni. Baik. Kenyataan umumnya tak akan berlaku satu perkara pada makhluk ni semua ni tak akan berlaku satu benda pun kecuali dengan kudrat dan iradat dia tu. Itu makna tauhid af'al. Yani berlaku semua ni semata-mata dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah. Tapi dengan sebab yang bermacam-macam lah. Itu sebab saja je. Tapi hakikat sebenarnya, keyakinan yang perlu kita yakin, tak akan berlaku satu benda kecuali dengan kekuasaannya, yakni kudratnya dan iradatnya, kehendaknya. Itu tauhid, keyakinan yang perlu kita yakin. Maka keyakinan itu dinamakan tauhid af'al. Mengesakan Allah pada perbuatannya. Baik. Hak tu kenyataan umum. Hak khususnya antara kejadian-kejadian yang berlaku pada makhluk, perbuatan kita ni perbuatan kita ni. Macam saya ni, saya angkat tangan ni, perbuatan ni. Kaedah umumnya senanglah. Tak akan berlaku satu perkara pada makhluk ni kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Hak umum. Hak khususnya salah satu daripada perkara yang berlaku pada makhluk ni gerakan tangan saya ni. Salah satu contohnya. Baik. Bila nak guna sipir hak ni orang takut. Maka guru saya tanya dulu. Baik, dia tunjuk ni gerak tangan. Ni kudrat siapa dia ni? Takut nak ke apa? Takut nak ke apa ni? Ni kudrat siapa dia ni? Gerak ni aku gerak tangan ni. Kudrat siapa dia ni? Ya dok takut kita nak ke apa? Padahal ngaji adik lomba ingat mengapa no? Tauhid apa begini. Tanya tok guru tanya ni, dak berani nak jawab tangan no. Tak berani. Ni kuda siapa dia ni? Gok ni. Takut nak ke apa. Sipir tahu dak erti nak pasang. Dak erti nak pasang. Sipir ingat sipir 1 kali 1, 2 kali 2. Siapa tinggi ke? Dak erti nak bijak apa. Ni sama ni. Ni kuda siapa dia ni? Gok ni. Padahal sebut dah tadi, tidak akan berlaku satu perkara kecuali dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah, dengan iradat Allah. Ni mana ni? Takut nak kebukudrat Allah. Takut. Sebab apa? Tadilah dak lumak molek. Maka kalau kita faham molek, ni tak akan bergerak ni hakikat sebenarnya kecuali dengan kudrat Allah, iradat Allah. Tapi dengan usaha kita. Cerita ada usaha kita tu, usaha kita mengusahakan. Bila usaha kita, niat kita tu, usaha kita nak menggerakkan tu. Bila usaha kita tu, niat kita tu nak menggerakkan dia, muafakat dengan kehendak Allah, jadilah. Tapi kalau tidak muafakat dengan kehendak Allah, tak akan jadi. Kita nak gerakkan tangan, tidak diizinkan Allah, tak akan gerak tangan ni. Itu keyakinannya. Tapi bila Tok Guru tanya ni aku gerak tangan ni kuda apa dia? Takut nak kebo. Takut. Inilah ngaji usuluddin. Tapi kalau ngaji tasawuf, ni dak erti nak pasang sipir. Sipir dia tidak pasang. Jadi hakikat sebenar kelipang mata semuanya tak akan bergerak semua ni kecuali hakikat sebenarnya semua kejadian tu berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah, kudrat dan iradat Allah. Cuma dengan sebab kita. Sebab kita itulah orang panggil kasbu. Dalam Al-Quran digunakan istilah kasbu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni akan memperoleh ganjaran pahala menurut apa yang diusahakan, bukan menurut apa yang diciptakan. Menurut apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan tanggung dosa apa yang dia usahakan. Bukan dia buat, dia usahakan. Kasaban, istilah tu orang Arab. Jadi dalam kisah macam ni hakikat segala gerak kita ni, gerak tangan saya ke, mata saya ke, hakikat sebenarnya tak akan berlaku kalau tidak dengan kudrat dan iradat Allah. Itu akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang.
Kalau kita kata benda ni berlaku dengan kudrat kita, tanpa kita sedar kita sudah jadi qadariyah. Tu dia. Kudrat kita ni, cuma kudrat kita Allah Ta'ala jadi. Itulah qadariyah, tanpa kita sedar. Kita dah jadi qadariyah. Yang disebut dalam riwayat Abu Daud, innahum majusu hadhil ummah. Mereka ni seperti majusi kepada umat ini. Seolahnya apa benda? Sebab qadariyah ni, dia percaya Allah Ta'ala tu bersifat kudrat. Manusia pun ada kudrat juga ni. Tuhan dia nak kacau kudrat kita ni. Jadi seolahnya ada dua hak kuasa sekarang. Kita kuasa, Tuhan selagi. Itu gaya qadariyah. Jadi kalau kita faham, gerak diam kita ni, hakikat sebenar ni tak akan berlaku semua ni kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Hakikat sebenarnya. Tapi semua itu di sebalik kita ni, usaha kita mengusahakan. Di situlah adanya dosa dan pahala. Atas usaha kita tu, bukan atas jadi, bukan atas kejadian. Kita ngigah bangun, ambil air semayang tahajud 2 rakaat, tak sedar pun ngigah, beri pahala. Tak ada benda kosong. Sebab apa? Itu bukan pilihan kita. Perbuatan kita buat tengah ngigah. Sekalipun orang ambil gambar sebiji, yang ambil semayang lengkap cukup, semayang balik ada, lepas tu tidur semula, tanya pagi esok tak sedar, tak tahu benda. Rupanya hidup ngigah semayang tahajud. Tak ada benda. Sama juga dia melakukan kesalahan tapi bukan niat dia. Dia ambil motosikal, betul motosikal orang, tapi ingat motosikal dia. Memang dia ingat sungguh. Dia tak ingat warna, betul ada, bukan nak kerja pun lagi. Hakikat sebenarnya ambil orang, curi lah. Dosa lah. Tapi sekarang ni dia memang betul-betul tak ingat, betul-betul tak sengaja, maka tidak dikira dosa. Sebab apa? Dosa pahala ni bukan atas kejadian, bukan atas perbuatan, tetapi atas apa yang diniatkan, apa yang diusahakannya. Sebab tu orang makan bulan Ramadan yang terlupa itu, puasanya tetap sah. Padahal makan tebal depan orang ramai. Saya pernah berlaku sekali makan timun Cina kat sekerak habis, tapi tak ada orang khabar. Hari pertama puasa kita dah ingat sungguh, depan orang ramai pula tu. Masa saya tengok saja ya, tak mau khabar nak jadi rezeki saya. Saya makan habis. Dia pakat lalu tengok. Khabar tak ada. Puasa tak ada khabar. Habis baru tahu ke dia. Tapi tetap syarat suruh puasa, teruskan puasa dan sah puasa tu. Zahirnya memang saya makan tak puasa lah. Tapi oleh kerana itu bukan niat, bukan kemahuan, bukan keinginan, bukan usaha kita, maka tidak dikira di sisi Allah. Jadi dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, tapi usaha dia tu, niat dia. Dia nak buat benda tu ke tak? Dia usaha nak buat benda tu ke tak? Itulah ukuran dosa dan pahala. Biar faham. Tapi kalau saya nak khabar tadi tu, orang takut dah jawab. Saya tu takut dah jawab. Tu dah ni, kudrat Tuhan ni. Takut. Sipir kita dah erti nak pasang. Dah kita ngaji Suludin saja, dah ngaji tasawuf, gitulah yang akan jadi. Ayat tadi tu takut. Memperlihatkan kepada kita dekatnya Allah Ta'ala. Aku mengaji Tuhan ada tepat ni, dekat pula ni, mana ni? Tak faham. Mana keyakinan, mana perak zauk dan rasanya. Jadi dekat dengan erti hati kita tersedar dan terasa bahawa kita ni sangat tertakluk dengan Allah. Tersedar. Itu panggil dekat. Yang selama ni kalau tidak ada syu'a al-basirah tu tidak berasa gitu. Tapi ada keyakinan Allah Ta'ala kuasa atas kita. Allah Ta'ala menentukan segala urusan kita. Ada keyakinan tu. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya tentang kita. Tapi tahi kenyataan tidak mari. Itu maksudnya tidak ada syu'a al-basirah. Tak ada cahaya mata hati. Tapi mata hati itu ada. Tapi cahayanya tak terang molek. Itu maksud Syekh Ibn Athah. Jadi penutupnya, okeylah, saya melarat banyak malam ni dah. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi tu ni dapat dipahami dengan baiklah. Baik, kesimpulan mudahnya kata Syekh Ibn Athah, sinaran mata hati ni, bila mata hati manusia ni dia ada syu'a, ada cahaya dia tu, menjadikan hati mula tersedar tentang hakikat iman, yang akan menyedarkan dia tentang hakikat bahawa dia ni tertakluk dengan Allah, tertakluk dengan kudratnya, iradatnya.
sedar benda tu, berasa benda tu, itulah yang dikatakan hati kita melihat dekatnya Allah. Bukan berarti Tuhan tu ada tempat situ sini, tapi menyedari tertakluk kita ni dengan Allah Ta'ala itu dinamakan dekat. Dan disebut dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Tuhan itu, dia itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Itulah ayat-ayat seperti itulah dengan makna ini. Jadi kesimpulan mudahnya yang dikatakan cahaya mata hati ni bila dia terang menerangi hati, kita akan terasa Allah Ta'ala tu dekat dengan erti itu. Erti kita tersedar bahawa kita ni tak terlepas daripada Allah, sentiasa dalam taklukan kodratnya, iradatnya. Sehingga setengah mereka tu macam mana? Makanan duduk tangan dia ni dah masuk dalam mulut ni, dia tak percaya hati lagi. Tak tentu lagi tangan, benda duduk tangan aku ni boleh masuk dalam mulut aku ni. Sebab apa? Kerana tak akan berlaku kalau tidak dengan izin, kudrat dan iradat Allah. Nak kabarnya. Sebab apa jadi gitu tu? Kerana syu'a al-basirah ni, cahaya mata hati memperlihatkan dia, menyedarkan dia hakikat dia tu. Hakikat benda, bahawa benda ni tak akan masuk dalam mulut aku ni kecuali dengan ketentuan dia, kecuali dengan kekuasaannya. Dia mari tu. Sebab tu dia rasa tak tentu lagi boleh masuk dalam mulut aku. Tapi pada kita ni, kok sekilometer berasa masuk dalam mulut kita dah. Sekilo lagi. Nak pergi kedai sekilo lagi berasa. Bahagian aku dah malam ni tak apalah. Tak salah. Cuma nak kabarnya kadang tu. Sebab apa jadi macam tu? Kerana syu'a al-basirah. Jadi sekarang kesimpulan mudahnya, tauhid mengajarkan kita bahawa Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tidak bertempat. Dan dia bersifat dengan sifat ma'ani yang berkait dengan makhluk. Maka tasawuf menyatakan bila hati manusia ni menjadi terang, dia akan merasai dirinya tertakluk dengan Allah. Itulah yang dikatakan dekat, menyedarkan dia, mengingatkan dia. Itu sahaja.